bersama dengan kami Viviana Lynn Winston, host untuk rancangan tu. Dalam episod kali tu, kami akan membawa kita orang ke sebuah lokasi air terjun yang terdapat di sekitar kawasan Muara Tebas, iaitu Kampung Selabat. Air terjun apa yang kami maksudkannya? Jom bersama dengan kami untuk ke lokasi ya. Perjalanan selama 33 minit atau 25 km adalah jarak yang perlu ditempuh untuk ke Kampung Selabat, Muara Tebas. Di kampung Tok terdapat sebuah lokasi hidden gems yang si ramai tahu, iaitu air terjun Arung Serait. Sebelum nak pergi ke air terjun Arung Serait Tok, kita orang perlu menghubungi guide dulu untuk membuat tempahan. Jurupandu atau guide yang akan membawa kami untuk meneroka lokasi hidden gems iaitu air terjun Arung Serait Tok ialah Haji Ali bin Matsah selaku penghulu di kawasan Muara Tebas. Sebab Arung Serait itu mengikut mula wujudnya memang wujud lama. Bila 1942 masa Jepun memang dah wujud. Sampai British masuk sampai pada hari itu. Sebab orang Sik dah menyukainya sebab orang Sik tahu apakah kemudahan diberi oleh Allah SWT kepada sesuatu tempat ya. Lokasi-lokasi yang terbaik. Tapi hari itu kita bersyukur orang semua tahu. Setiap yang dikeluar dalam hutan tu adalah satu macam pakai pelancongan ataupun sumber keuangan manusia. So, tanpa buang masa, jom kita ke air Arung Serait dalam laut dengan kami. Jom, Cik. Okay. Selepas diberikan penerangan oleh penghulu Haji Ali, penggemaran kami ke air terjun Arung Serait pun bermula. Tempoh pendakian untuk sampai ke air terjun mengambil masa sekitar 1 jam atau 1 jam setengah bergantung kepada stamina masing-masing. Jarak laluan dari permulaan sehingga ke air terjunnya pula dianggarkan sejauh 2.5 km. Jadi, sebelum kita orang memulakan penggemaran ke situ, pastikan anda bekalan makanan dan minuman yang mencukupi. 15 minit pertama pendakian siaplah terlalu mencabar gila kerana akan berjalan di kawasan kebun milik penduduk kampung. Di awal laluan pendakian, terdapat sebatang anak sungai yang mengalir dengan tenang dan dinyatakan bahawa tempat itu menyimpan kisah sejarah yang tersendiri. Okey, itulah namanya sejarah dikelakan Arung Kangan yang tidak terpampang di dalam masuk yang mengalir walaupunnya musim kemarau nya siap akan kering. Sebab zaman dulu siap ada orang tahu batu, yang orang tahu adalah Kangan. Sebab ya dia kena turun menurun yang tempat tu dinamakan oleh saudara bapa saudara konok adalah Encik Ali bin Tajib. Ya, dia menamakan kawasan tu adalah Jalan Kerangan sebab melalui nama Arung Kerangan. Ialah cerita sebenarnya. Sebab ialah cerita daripada turun menurun sampai hari itu pun masih wujud Jalan Kerangan. So, jom kita sambung lagi perjalanan kita. Semakin jauh pendakian, laluan akan menjadi sangat mencabar kerana terdapat laluan yang curam dan licin. Jadi, untuk pergi ke situ adalah digalakkan untuk pakai kasut yang sesuai seperti kasut getah untuk memudahkan pergerakan kita orang di dalam hutan. Lebih-lebih lagi melekat hari hujan kerana laluan di situ akan jadi sangat licin. Sebelum sampai di air terjun Arung Serait, kami perlu menuruni puncak bukit yang tinggi itu menggunakan tangga kayu yang telah sediakan. Untuk turun dari puncak bukit itu bukanlah sesuatu yang mudah kerana perlu berpaut pada tali sambil menuruni tangga yang agak licin. Pulaklah memadah si takut mau turun dari tangga kayu ya kan? Nang meriang juaklah rasa hati kami. Tapi ialah usaha tangga kejayaan akhirnya berjaya juga kami menuruni tangga ya. Semakin jauh penggemaran ke dalam hutan, semakin kuat bunyi jatuhan air terjun yang mendamaikan. Setibanya di air terjun Arung Serait, para pengunjung akan dapat melihat keindahan air terjun setinggi 2 tingkat yang sangat memukau. Yang akan menunjuk dengan kita orang di sini. Ini ada 6 tingkat. Yang sampai ke ribah ya.
Disebabkan air terjun Tok terletak di kawasan tapak persendirian, pengunjung yang mahu pola pendakian ke Sitok perlu mendapatkan bantuan juru pandu dari kalangan penduduk tempatan. Okey, kini itu kami orang pun dah sampai dekat air terjun Arong Serai itu selepas mendaki sejauh 15 km. Mungkin kita orang nangga di belakang kami orang tu, airnya nang besar lah, view-nya pun kacak. So lepas tu kami akan mbak kita orang lebih dekat ke. Jom angkat. Kita orang lebih dekat di air terjun sana. Besok kami nak benar-benar dah di dalam air terjun Arong air terjun tu dikenali sebagai The Karangan Falls. Okey. Mula-mula situ digelarkan Karangan, tapi air terjun tu adalah Arong Serai. Arong Serai, namanya Sungai Serai, tempat itu adalah tempat bersejarah sebenarnya. Dulu sebelum dinamakan Serai, dulu ada tempat orang mengolah jenis gambir, jenis gambir untuk pakai ubat negara sakit perut lah. Macam-macam gambir kata orang Sarawak, tapi kita sekarang apa bentuk gambir kita belum lihat. Yang sejarah. Di kawasan luar pergi yang perlu guide. Sebab kawasan tu hutan, jadi kita perlukan guide seperti saudara Konong Ali lah. Yang punya location tu tanah Sanyawang. Jadi kita melintas tanahnya, terpaksa kita sebagai guide lah. Jadi memudahkan kita sampai ke situ. Kita kini itu dekat air terjun kedua nak. Kedua, yang di bawah yang ketiga. Okey, di bawah yang ketiga, so kita akan pergi ke air terjun yang ketiga. Okey, terima kasih. Tarikan lain yang boleh kita orang kunjungi di sekitar kawasan Selabat Tok ialah seperti Bukit Batu Selabat. Bukit Batu Selabat merupakan salah satu tempat yang sangat sesuai untuk menikmati pemandangan matahari terbit dan matahari terbenam. Boleh kita kongsikan dengan tidak pengunjung luar macam ni cara mau sampai ke air terjun Arong Serai. Bila awak siapa nak pergi, ada nombor telefonnya di sini, dia kontak nombor telefonnya, Farus ataupun Yus. Hanya akan beritahu dengan saudara bapa penekannya, saudara Konong Ali untuk guide di situ. Sebab kawasan tu kawasan hutan, sebab saudara Konong tu memang mahir dalam hutan. Saya memudahkan cara kita untuk melawat ke situ. Persekitarannya adalah macam tulen. Jadi ialah ada tarikannya sebab pokok-pokok itu masuk. Orang luar memang minat dengan hutan lah, demi ceritanya. Seperti yang kita tahu, air terjun Tok pun merupakan salah satu
lokasi hidden gem yang terdapat di Muara Tebas. So, apakah harapan penghulu dalam industri pelancongan untuk air terjun Arong Serai itu? Okey. Saya berpendapat, pandangan saya tadi, saya dah melihat macam ni cara supaya kita dapat meluaskan promotion tu untuk orang luar, amnya. Jadi kita akan berusaha dengan pihak Kementerian Pelancongan, state ataupun federal, kita akan minta macam ni cara untuk memudahkan cara untuk supaya kawasan tu ditonton ramai di luar atau di luar negara macam ni lah. Terima kasih Penghulu Haji Ali kerana sudi bersama dengan kami dari awal sampai akhir. So, jadi kepada pengunjung luar sana, jangan lupa datang rami-rami ke air terjun Arong Serai. Dalam episod kali itu, kami akan kongsikan sebuah lokasi air terjun yang ada di sekitar kawasan Kampung Asum di Padawan. Mau tahu apa air terjun yang kami maksudkan ya? Jom ikut kami di rancangan Lawan Kami. Kampung Asum terletak lebih kurang 60 km dari Bandaraya Kuching dan mengambil masa sekitar 1 jam 20 minit. Sepanjang perjalanan ke Kampung Asum, kita dapat menikmati perjalanan jalan raya yang menakjubkan apabila perlu melalui keadaan jalan raya yang bengkang-bengkok dan berbukit-bukau. Kampung Tok merupakan sebuah perkampungan Melayu yang terletak di kawasan tanah tinggi di daerah Padawan. Kita orang mesti mau tahu apa yang menarik di Kampung Tok nak. Di Kampung Tok terdapat air terjun yang diberi nama Air Terjun Asum. Sebelum meneruskan penggembaraan ke Air Terjun Asum, kami akan bertemu dengan Ketua Kampung Asum iaitu Encik Siang Sayot. Dan Encik Siang Tok juga akan menjadi selaku tour guide yang akan ngembak ke Air Terjun Asum. Sebelum memulakan pendakian, kami dan Uncle Siang pola sedikit senaman sebagai persediaan supaya silah kaki kita kejang kelak. Buat kita orang bercadang mau pergi sitok juga, bolehlah pola sedikit senaman ringan dengan kawan-kawan ataupun keluarga sebagai persediaan sebelum mendaki. Uncle okey? Okey. Okey, kami dok pun dah mula sedikit senaman sebelum pergi ke air terjun Asum ya. So, jom Uncle, kita lawan kami. Dari tapak permulaan di Kampung Asum, para pendaki akan memulakan perjalanan yang landai sepanjang 1.5 km dan melalui kawasan kebun penduduk kampung sambil berjalan-jalan di tepi anak sungai sehingga ke tapak projek Micro Hydro Unimas. Okey guys, kini tu kami dengan Uncle Siang iaitu KK Kampung Asum. So kini tu kami dua ada setengah jalan Uncle untuk pergi ke air terjun Asum tu. So jom kita pergi ke air terjun ya. Lepas tu kami akan tunjuk macam ni rupa air terjun ya. Jangan lupa teruskan bersama dengan kami orang dalam rancangan Lawan Kami. Bye. Okey, seperti yang kita orang langgar tu adalah pemandangan yang ada di sekitar situ. Aduh, kami pun dah lelah dah dah bunyi semput dah tu. Tapi selamat lagi dah mau sampai. Projek Micro Hydro Unimas merupakan sebuah projek bertujuan untuk membekalkan elektrik ke Kampung Asum. Detok kami dua dah sampai dah dekat waterfall yang kedua.
Lepas tu kami dua akan sambung perjalanan ke waterfall ketiga. So, jom Angka, kita dua pergi sambung perjalanan. Projektor merangkumi pembinaan tapungan air, alat elektromekanik seperti turbin dan generator, penghantaran voltan rendah dan rangkaian bekalan elektrik. Walaupun projektor si dapat menampung kampung dengan kuasa hidro sepenuhnya, namun elektrik yang dijana tu mampu digunakan menyalakan lampu, kipas siling dan peti sejuk berkuasa rendah. Kuasa daripada hidromikro juga digunakan oleh penduduk kampung untuk menghasilkan produk makanan tempatan seperti pemprosesan keripik ubi kayu, keripik pisang dan lain-lain. Di kawasan mikrohidro itu, terdapat air terjun loop yang juga merupakan salah satu tarikan yang ada di Kampung Asum. Namun, cabaran sebenar pendakian di situ adalah selepas melintasi kawasan empangan mikrohidro. Pendakian yang sangat mencabar membuatkan air terjun itu jarang dikunjungi oleh pengunjung. Disebabkan oleh juga, setiap pengunjung yang berhasrat nak mendaki ke air terjun itu perlu menggunakan khidmat guide oleh penduduk kampung. Pendakian yang mencabar tu pastinya akan menguji stamina kerana dianggarkan untuk sampai ke air terjun yang kelak akan memakan masa sekitar 30 minit hingga 1 jam. Jadi, kita orang perlu mendapat rehat yang secukupnya sehari sebelum mendaki ke situ. Pengunjung dinasihatkan untuk lebih berhati-hati apabila melalui laluan di lereng-lereng bukit yang sempit kerana tepian lereng itu sangat berbahaya kepada pengunjung kerana agak curam dan tinggi. Jadi, bagi kita orang yang berhasrat mau mendaki ke air terjun Asum tu, kita orang haruslah sentiasa berhati-hati apabila melalui laluan tu. Menariknya, pendakian tu akan disajikan dengan pemandangan air terjun Asum yang sangat memukau. Selepas kami dua uncle dah mendaki sejauh 1 kilometer, akhirnya kami dua pun dah sampai dekat air terjun Asum tu. Seperti yang kita orang langgar, air terjun tu nang besar, nang tinggi. Air terjun tu merupakan air terjun yang ketiga iaitu Babi Waterfall, kan Uncle? Ya, so, betul. lepas tu kami akan buat kita orang lebih dekat ke air terjun ya. Jom. Sampai. Seperti yang kita tahu, kawasan Pedawan Tonang kaya dengan destinasi pelancongan yang sangat menarik. Rumah Panjang Anak Rais merupakan salah satu lokasi pelancongan yang boleh kita orang kunjungi di sekitar Pedawan Tonang. Kami dah berada dekat dengan air terjun Asum tu. So, lepas tu kami pun dah rasa panas. Lepas hiking teh, kami pun nak mandi-manda. Tapi sebelum ya, kami akan interview sikit dengan Encik Siang. Jom. Uncle, mun macam orang mau pergi situ nak. Macamnya sidangnya mau pergi situ, tapi sidangnya si tahu cara. Adakah sidangnya perlu madah dengan tidak pihak kampung? Ada. Memang kita nak lain kali kalau kita nak pergi, kita nak cari halaman Facebook. Facebook. Kampung Asum Tourism.
sana kita boleh hubung mana-mana orang yang ada nomor di sana sialah. So, mun tidak ngamuk tahu pasal waterfall, so tidak pergi Facebook oh? Ada Facebook ya. Okey, sebelum kami mengakhiri sebelum kami itu, apakah harapan kita untuk industri pelancongan di situ untuk dapat dipromosikan? Ya, pertama kali saya nak terus kepada pihak kerajaan lah untuk memberi dana ataupun sumbangan untuk menaik taraf infrastruktur projek yang kita perlu di kawasan ini lah untuk kepuasan para pelancong ataupun pengunjung yang melawat ke kawasan itu, lebih-lebihnya di kawasan Pedawan itu. Okey, terima kasih Uncle sebab dah banyak memberi maklumat tentang Asung Waterfall tu. And kita pun dah jadi guide untuk kami juga esok sampai ke situ. Terima kasih Uncle. Untuk yang berminat mau rasai sendiri keindahan dan ketenangan air terjun Asum tu, kita orang boleh membuat tempahan juru pandu atau guide menerusi laman Facebook Kampung Asum Tourism. Menerusi laman Facebook Kampung Asum Tourism, kita orang boleh nanggap pelbagai pakej lawatan yang ditawarkan berserta dengan aktiviti yang boleh dipola di air terjun tu. Okey guys, esok kami dah berada di bagus gila. Setakat saja untuk episod kali itu. Mun kita mau tahu ke sini lagi lokasi yang kami akan kongsikan dengan kita orang semua, ibu lupa teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Naon dengan kami hanya di TVS. Kami Viviana Lin Winston. Bye!